Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Okey, macam mana dengan keadaan kesihatan? Buat masa ni nampak ni kuat better lah. Kita buat fisio semua, bantu. InsyaAllah dengan keadaan tak pergi sekolah ni, saya rasa kaki saya relax sikit kot. Alhamdulillah. Sebab tak ada pergerakannya. Kalau pergi sekolah tu nak naik ke tingkat 2 dan sebagainya, itu yang menyebabkan lutut semakin sakit tu ya. Rawatan akan datang bila kakak? Dalam bulan 7, sebab saya mengelak nak pergi hospital waktu-waktu macam ni kan. Jadi saya minta appointment tu lambat sikit lah. Sementara tu saya buat kat rumah je. Okey, bagaimana dengan keadaan keluarga anaknya? Sihat? Anak-anak semua Alhamdulillah dah duduk di rumah kan. Hari biru lah sikit depan. Betul, Haji Anwar nampak sibuk sikit ya? Dengan tugas-tugas dia. Ya, hari ni pun dia buat benda yang sama rasanya. Macam kita juga. Meneruskan untuk session yang ni. Nak selesaikan cepat kan kerja ni. Dia ke sekolah lagi dah nampak ya? Okey, Hajar, kita ni ada isu kalau kita tengok bukan saja negara kita, dunia dikemparkan dengan satu pandemik yang mengubah cara hidup masyarakat dunia, iaitu COVID-19 ya. Dan COVID-19 ini kalau kita tengok bukan saja cara hidup kita berubah, dia dah jadi macam terbalik. Apa yang dulu dikatakan tak boleh, sekarang itu dibolehkan. Yang dibolehkan dulu sekarang dah jadi tak boleh. Dan banyak benda kita kena fikirkan tentang perubahan-perubahan gaya hidup yang baru ni sebab akibat daripada pandemik ini. Dan tidak terkecuali daripada itu adalah negara kita dan juga sekolah kita. Kita sebagai pendidik tidak dapat mengelakkan diri daripada menghadapi senario ini. Dan kalau kita tengok tahun lepas dan tahun ini banyak masa dihabiskan oleh anak-anak pelajar kita dan guru-guru kita di rumah berbanding dengan berada di sekolah. Ini adalah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan mengawal pandemik ini daripada terus merebak. Jadi keadaan itu menyebabkan proses pengajaran dan pengajaran itu telah berubah daripada pendekatan bersemuka kepada pendekatan secara aku dikatakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Jadi bagaimana Puan Hajar melihat pelaksanaan PDPR di sekolah kita? Okey, terima kasih Tuan. Nampaknya ini soalan yang kita hadapi dari masa ke masa. Dan kita tahu bahawa pada asalnya pengajaran sepatutnya berlaku di sekolah. Pelajar dan guru bersemuka, maknanya itu lebih berkesan. Kita melihat bukan saja kita nak mengajar, kita melihat apa saja respon-respon pelajar depan mata. Tapi masalahnya sekarang bermula dari tahun 2020, tahu saya bermula daripada pada bulan September yang lalu, kita berhadapan dengan masalah COVID-19. Atas faktor keselamatan, bila PKP dilaksanakan, sekolah perlu ditutup. Bila sekolah ditutup, bermaksud pergerakan itu tidak berlaku, dan pelajar berada di rumah, guru-guru juga berada di rumah. Apa yang berlaku pada pengajaran kita laksanakan, kita diarahkan melaksanakan PDPR, pengajaran di rumah. Bila pengajaran di rumah maknanya kita menggunakan aplikasi apa yang ada untuk melaksanakan berhubung dengan pelajar di atas talian. Tak kira lah kita akan menggunakan orang kata pelantar delima, sebab semua pelajar, semua guru ada ID masing-masing. Kita menggunakan seperti mana yang kita guna sekarang, kita guna Google Meet, kita menggunakan Zoom, kita juga menggunakan aplikasi di luar talian. Kita guna seperti WhatsApp, Telegram, dan tak kira lah apa saja yang ada,
kita gunakan media-media kita guna aplikasi-aplikasi ini untuk membantu kita meneruskan pengajaran pembelajaran walaupun kita berada di rumah sebagai guru, pelajar juga ada di rumah sebagai pelajar, kita teruskan pengajaran. Kalau hujung tahun lepas kita nak menghabiskan kesukatan, tapi tahun ini kita baru nak memulakan sukatan kita. Dan kita harap pengajaran itu berlangsung dengan keadaan yang sangat-sangat lancar. Itu yang saya faham, dan kita juga kena tahu daripada tahun ke tahun ni kita dah melangkaui, kita menempuhi 3 PDPR. PDPR 1.0 pada bulan September, hujung tahun sudah. Kita juga pada awal tahun itu kita dah PDPR 2.0 bermula daripada bulan Januari, dan sekarang kita pula menempuh untuk 3.0 untuk tempoh 2 minggu yang lalu. Biasa kita rasa itu adalah cabaran yang sangat besar bagi kita sebagai guru, dan juga cabaran bukan sahaja pada kita, pada pelajar dan juga pada ibu bapa pelajar-pelajar kita. Okey. Pada Ros, kalau kita lihat di sini data dashboard pelaporan PDPR yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Perak. Okey, sebab apa proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru melalui PDPR ini, pihak jabatan telah mengusahakan satu dashboard untuk guru-guru melaporkan proses PDPR mereka. Dan begitu juga pihak sekolah kita telah mengambil inisiatif mewujudkan satu WhatsApp, dipanggil WhatsApp dokumen rasmi Datuk Haji Abdul Wahab. Jadi daripada dashboard JPM Perak dan juga WhatsApp dokumen rasmi SMK Datuk Haji Abdul Wahab ini menunjukkan kehadiran pelajar kita dalam pembelajaran PDPR secara talian ini adalah rendah, di antara 30 ke 35%. Jadi macam mana pandangan Puan Hajah? Jadi apa punca ataupun sebab-sebab yang mendorong ataupun kehadiran pelajar kita ni sedemikian rupa, mana tidak seperti mana yang kita harapkan, mana di bawah 50%. Kalau kita tengok data harian yang kita pungut daripada dashboard JPN dan juga dokumen rasmi, WhatsApp dokumen rasmi itu di antara 30 ke 30%. Jadi rendah pada saya. Jadi apa punca atau apa sebab yang terjadinya demikian di sekolah kita ni? Okey, tentang kehadirannya, sebab fokus kita kehadiran. Sebab bagi kita kalau pelajar tidak hadir, bagaimana kita nak menilai keberkesanan proses PDPR yang kita laksanakan ikut jadual yang sedia ada. Ya. Baik, saya suka nak merujuk kepada apa yang berlaku pada 3 fasa PDPR. Maksud saya adalah kita memperolehi data yang berlainan. Maknanya kalau kat sekolah kita ni ataupun sekolah lain sama je lah. Sebab saya melihat pengalaman pada PDPR 1.0. Okay. Bila PKP itu diisytiharkan secara mengejut, kita tidak bersedia. Sebab mengejut, sekolah tutup tiba-tiba, pelajar tidak bersedia, guru juga tidak bersedia. Maksud saya adalah pada masa itu berlaku di mana pelajar tinggal buku latihan, buku teks di dalam kelas. Guru pula memanglah tinggal barang di bilik guru. Dan dalam masa yang sama pergerakan juga dikawal. Maksud di situ bila kita nak melaksanakan PDPR, pelajar tak bersedia, ibu bapa juga tidak bersedia, sedangkan untuk melaksanakan PDPR perlu ada parenty. Parenty yang digunakan iaitu handphone, telefon bimbit. Sejauh mana keadaan yang tiba-tiba itu boleh membolehkan ibu bapa menyediakan telefon untuk anak-anak bagi melaksanakan PDPR. Sama juga dengan guru. Guru walaupun tidak ada bahan
tanpa bahan, guru masih lagi mempunyai alternatif yang lain. Sebabnya maksud saya adalah kerajaan KPM menyediakan pelantar delima, di mana di situ adanya penyediaan e-digital untuk buku teks sebagai rujukan kita. Cuma bagi saya guru dalam keadaan yang sebegitu, guru bersedia walaupun dalam agak kekurangan, agak perlahan sedikit, tetapi permasalahannya akan berlaku pada pelajar. Dengan situasi rumah yang tidak selesa, dengan keadaan mereka yang tidak ada kemampuan untuk menyediakan telefon bimbit untuk membolehkan mereka belajar. Satu lagi mungkin attitude lah, cakap bukan senang untuk mendisiplinkan pelajar-pelajar ini. Sebab kita tengok guru-guru dapati bahawa kalau jadual pembelajaran itu pada awal pagi, biasanya kehadiran itu sangat sedikit. Mungkin pelajar ini tidak hadir mungkin pelajar ini bangun lewat. Sedangkan kita kalau guru kita ni, kita tetap macam biasa. Macam kita pukul 8 kita akan attend. Sebab itu adalah berdasarkan kepada tanggungjawab masing-masing. Okay. Baik. Kemudian motivasi diri juga pada masa ini. Keadaan yang tiba-tiba kan, motivasi diri. Mungkin dia akan dipengaruhi oleh masalah sosial yang lain. Okay. Kita tak tahu pelajar-pelajar ni ada yang terpaksa pergi bekerja. Pelajar-pelajar ini yang mungkin kehidupannya lebih susah. Okay. Kehidupan pelajar ini mungkin dia terpaksa menolong ibu bapa. Jadi saya rasa pelajar ini pada ketika ini tidak bersedia penuh. Okey, kalau kita lihat daripada apa yang Hajah sebut tadi, maknanya isu yang pertama yang tadi adalah apabila sekolah itu ditutup secara mengejut, dan apabila sekolah itu ditutup secara mengejut, Hajah ada menyatakan tadi kesediaan guru, kesediaan pelajar, kesediaan ibu bapa, jadi agak mengejutlah, dan dikatakan di situ juga pihak ibu bapa pun isunya juga ketiadaan peranti, maklumlah kerana yang pelajar sebut tadi apabila anaknya ramai, jadi dia jadi isu lah di situ, jadi itu antara beberapa perkara lah yang timbul di situ. Okey, jadi tadi disebut juga berkaitan dengan guru. Jadi kalau kita tengok dari segi tahap kesediaan guru untuk PDPR ni, kalau saya letakkan skala 1 ke 10 tu, berapa agak Puan Hajah boleh bagi? Okey, bagi saya, pengalaman saya berada di sekolah ini, saya tetap meletakkan kesediaan guru-guru di sekolah ini pada skala 10. Okey. Maknanya kalau diletakkan skala, maknanya dalam keadaan gurunya bersiap siagalah untuk melaksanakan PDPR, dan maknanya guru sentiasa alert ataupun bersedialah dengan situasi semasa, dan apa-apa kemungkinan pun guru sentiasa bersedia untuk berubah ke arah itu, Okey, jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah satu pencapaian yang baik, daripada pandangan Puan Hajah. Apa isu ataupun faktor yang mendorong dikatakan kehadiran ataupun kesiapsiagaan guru itu diletakkan pada skala 10, yang tengok di situ, Okey, kenapa saya tak 10? Okey, kenapa saya tak 10? Saya lebih merujuk pada apa yang guru-guru kita buat, apa yang pentadbir kita buat. Sebab pentadbir juga adalah guru. Okey, terutamanya semasa kita menempuhi PDPR 2.0. Apa yang telah kita lakukan? Okay. Pada masa PDPR 2.0, hasil daripada masalah yang kita tempuhi pada PDPR 1.0, masalah kehadiran pelajar, kita telah mengubah cara
kita telah melibatkan secara aktif semua guru-guru, semua pentadbir, di mana pada masa ini kita dapati kita telah mengubah bentuk PDPR daripada bentuk online, menggunakan line talian pengajaran dalam talian sepenuhnya. Atas masalah kehadiran, kita telah mengubah kepada PDPR luar talian. Maksudnya bila luar talian, yang kita lakukan pada masa itu ialah kita menggunakan modul sepenuhnya. Bila kita menggunakan modul sepenuhnya. Okey, Tuan. Aja, apa ni kita tengok di sini adakah kualiti ataupun kesiapsiagaan guru tadi disebut guru bersedia untuk berubah dan sebagainya. Adakah persediaan guru dan kualiti PDPR guru itu mempengaruhi kehadiran murid itu ataupun untuk kualiti ataupun kesiapsiagaan guru dan juga kualiti pengajaran guru melalui PDPR itu juga mempengaruhi peratus kehadiran murid dalam PDPR? Sepatutnya dia mempengaruhi lah, kan? Cuma saya rasa kita tak boleh mengaitkan kualiti, sebab bagi saya apa yang guru laku itu untuk ketiga-tiga pasar PDPR adalah yang terbaik. Guru sentiasa bersedia, tetapi permasalahan akan berlaku pada pelajar. Sebab kita bila pelajar berada di rumah, itu berada di luar kawalan kita. Menarik, tidak menarik juga akan membantu sedikit, tetapi tidak kita letakkan secara dominan. Boleh membantu meningkatkan kehadiran pelajar untuk mengikuti PDPR yang ada. Okey, kalau kita lihat di situ kita ada peranan guru, peranan murid, peranan ibu bapa dan tadi pun dinyatakan beberapa masalah ataupun punca ataupun sebab yang mempengaruhi kehadiran pelajar dalam PDPR. Jadi dalam kita melihat ini, dalam banyak-banyak yang disenaraikan faktor-faktor tadi, faktor-faktor kehadiran yang agak rendah dalam PDPR itu, apakah faktor mana yang dianggap dominan yang mempengaruhi peratus kehadiran pelajar kita dalam PDPR itu agak rendah? Baik Tuan, kalau kita tengok di sini, paling dominan dalam masalah sebab saya dah sebut tadi, masalah rumah, masalah peranti, masalah sikap. Tapi apa pun, bila kita bercakap tentang PDPR, pembelajaran di rumah, kita tak boleh elak daripada menggunakan peranti. Baik, saya nak Tuan faham bahawa di sekolah kita ni 88% pelajar adalah terdiri pada B40. Ia memberi gambaran bahawa majoriti ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan peranti yang sesuai kepada pelajar, kepada anak-anak mereka untuk dia mendapat akses internet yang baik. Dan kita juga tahu bahawa hanya 20% saja pelajar hadir. Hanya 40% saja pelajar yang kita dah pantau melalui Google Form memiliki telefon bimbit. Dan bermaksud 60% lagi itu ada masalah. Kenapa ada masalah? Kenapa ada masalah? Kenapa kita masih merujuk pada ketidakupayaan ibu bapa? Maknanya Ajaz, kalau kita lihat di sini, Ajaz menegaskan tadi bahawa faktor utama, faktor yang penting, yang dominan, yang mempengaruhi tahap kehadiran pelajar kita dalam PDPR adalah ketiadaan peranti ataupun sebab dijelaskan oleh Pak Ajaz tadi bahawa 80% dalam kalangan pelajar kita sebenarnya kita semua maklum berada dalam kumpulan 40 yang ini cabaran besarlah pada kita jadi berasaskan kepada isu yang kita telah kena pasti, iaitu isu kekurangan peranti dan 40 dalam keluarga, dalam kalangan keluarga dan anak pelajar kita.
Jadi apa program ataupun apakah langkah-langkah ataupun program-program yang sesuai yang Pada Hajar rasakan untuk kita menangani isu masalah anak-anak pelajar kita ini, kekurangan peranti dan ketidakmampuan ibu bapa dalam kalangan anak-anak pelajar kita untuk menyediakan peranti kepada anak itu. Baik Tuan, itu soalannya bagus. Sebenarnya untuk kita membantu, kita pun tak ada keupayaan untuk menyediakan parenting untuk 60% kan? Ya, betul. Jadi betul. nak kita terpaksa fikirkan yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita supaya kita boleh memastikan setiap pelajar kita dapat mengikuti PDPR dengan cara yang berlainan. Kalau tak boleh secara internet, kita ubah. Kalau ikut PDPR 2.0, sekolah sudah merancang sebenarnya mengubah kaedah PDPR daripada dalam talian kepada luar talian. Maksudnya kita menggunakan modul. Pengedaran modul itu kepada semua pelajar itu lebih baik daripada kita melakukan PDPR atas talian, atas masalah peranti yang tadi. Betul-betul. Maknanya kalau kita guna talian pun mungkin pelajar tak dapat capai lah. Sebab pelajar kita 80% tak ada peranti ya. Jadi rasional di situ penggunaan modul lah aja. Okey, teruskan aja berkaitan dengan penggunaan modul itu macam mana? Sebenarnya penggunaan modul ni yang saya faham adalah setiap pelajar akan dibekalkan modul, di mana dalam modul itu terdiri daripada latihan dan juga nota. Maksudnya kalau pelajar tak ada keupayaan untuk mencari nota yang berkaitan dengan isi-isi tajuk berkenaan, cikgu dah bekalkan. Baik, apa yang kita lakukan pada masa itu? Pada masa itu, selepas daripada PDPR 1.0, satu mesyuarat telah dilaksanakan supaya kita nampak jelas apa tindakan yang kita nak lakukan pada ketika itu. Dalam mesyuarat ini dia lebih pada mesyuarat pentadbir dengan guru-guru. Kita bentuk jawatan kuasa modul PDPR 2.0. Di mana dalam jawatan kuasa ini jelas peranan masing-masing. Ada jawatan kuasa penyedia, ada jawatan kuasa akan melakukan kerja-kerja stapler soalan. Ada jawatan kuasa yang juga akan kita tugaskan untuk menghantar soalan ini ke lokasi-lokasi yang tertentu. Dan juga ada pula tindakan yang dilakukan oleh unit APDM. Sebab bila kita nak buat penghantaran, kita kena pasti dahulu pelajar kita ni berada di mana. Sama ada dia berada sekitar kawasan sekolah ataupun dia berada di luar kawasan yang mereka tak boleh datang ke sekolah. Kita juga nak kawal pergerakan. Sebab pada masa itu, pada masa 2.0 itu pergerakan sempadan daerah itu dikawal. Okey. Baik. Maknanya Hajar, kalau apa yang dinyatakan oleh Pak Hajar tadi, dia kata isu tadi kena pasti, kemudian jawatan kuasa, Pak Hajar mencadangkan supaya jawatan kuasa dibentuk dan bermesyuarat, dan jawatan kuasa itu dah mengagih-agihkan siapa guru yang menyediakan bahan, siapa guru yang mengedarkan bahan, stapler bahan, itu dinyatakan oleh Pak Hajar tadi. Dan Pak Hajar juga menyebut bahawa bahan itu dihantar ke kawasan yang hampir dengan pelajar. Maknanya pelajar tidak perlu bergerak. Pada masa itu merentas kawasan pun tidak berapa digalakkan. Jadi itu perancangan yang baiklah pada saya yang dicadangkan oleh Pak Hajar. Jadi kalau kita lihat satu lagi Pak Hajar, apa unit yang boleh membantu dalam proses perubahan kita daripada luar talian dan penggunaan modul? Unit apa yang boleh membantu memperkukuhkan kelancaran pelaksanaan juga secara modul? Okey, bila kita tentukan EJK tu, maknanya kita akan melibatkan ramai guru. Ramai guru. Antaranya yang saya nampak di sini yang terlibat lebih daripada pentadbir lah. Pentadbir kena menjadi
pemimpinan teratas untuk bagi arahan. Sebab arahan ini diikuti oleh semua AJK yang terlibat. Okay. Dan AJK ini terlibat daripada guru-guru yang berada di bawah unit akademik. Okay. Kebanyakan unit akademik lah untuk menguruskan modul kenaan. Selain daripada itu, Okey, selain daripada akademik, unit apa lagi ajar? Okey, Tuan. Sebenarnya bila membantu ini, bila kita buat pengumpulan data, bila kita buat pengagihan data, pada masa itu pelajar-pelajar akan mengambil modul yang dekat, kawasan dekat ya. Kawasan yang berhampiran dengan sekolah akan mengambil modul di kawasan di kawasan pos kawalan keselamatan. Jadi kita perlukan bantuan daripada PKK sekolah. PKK sekolah. Selain daripada itu, makluman-makluman itu biasanya kita sampaikan melalui aplikasi. Kita menggunakan PIBG, saluran PIBG untuk mewar-warkan kepada ibu bapa pengedaran dokumen, untuk memawarkan pada bagaimana kaedah mengambil, kaedah menghantar. Jadi selain daripada sekolah, daripada cikgu, kita juga menggunakan khidmat daripada PKK kita, kawalan keselamatan sekolah. Kita juga menggunakan saluran grup WhatsApp PIBG kita juga. Itu yang banyak membantu untuk melancarkan pengurusan modul berkenaan. Maknanya banyak pihak terlibat belajar dalam kita melaksanakan modul. Saya rasa ini sekolah kita tak ada masalah dalam isu ini sebab kita mempunyai kerjasama yang baik bukan sahaja dengan pihak keselamatan dan juga pihak PIBG yang selalu membantu kita. Okey, dan saya melihat perancangan yang diatur itu begitu baik. Jadi kita nak lihat setiap perancangan itu mungkin ada halangan-halangan ya. Jadi apa pada pandangan Puan Hajar, apa halangan atau yang dijangkakan, apabila kita melaksanakan program? Okey. Setiap rancangan kalau kita nak harapkan 100% berjaya memang tak akan berlaku lah. Dia tetap akan ada masalah. Masalah utama kita ni kalau pada masa ini kita masih lagi menggunakan modul. Cuma untuk pada masa ini kita masih menggunakan modul sebab kita bersedia. Kita menjangkakan akan berlakunya PKP. Namun begitu, halangan paling utama adalah sekiranya PDPR ini berjalan dalam jangka masa yang agak lama, mungkin dia akan jadi kekangan pada kita. Daripada kita mungkin kita akan berhadapan dengan masalah sebab pada masa ini kalau ikut pada 2.0 kita hantar modul ke tempat-tempat lokasi tertentu. Tetapi kita tengok sekarang kalau ia pada masa PDPR 3.0 kita dah sedia agih kepada pelajar. Kita tak buat yang itu. Kita dah agih siap-siap sebelum kita dah bersedia. Kita dah agih pada setiap pelajar sebelum kita cuti pada baru-baru ini. Namun itu kalaulah kita tengok pada masa akan datang ini selepas 14 hari bulan tempoh ini dipanjangkan. Latihan pada pelajar tidak ada dah. Sebab kita hanya membuat penyediaan untuk 2 minggu. Dan kita patut berpatah balik pada kaedah yang kita guna pada PDPR 2.0. Dia balik, kita kena edar balik ke lokasi-lokasi tertentu. Berhadapan dengan masalah yang lain lah, keselamatan, isu keselamatan dengan keadaan-keadaan PKP yang ada sekarang. Cabaran tu makin besar saja cabaran keadaan dengan suasana yang tidak berapa memberangsangkan. Lockdown ni pergerakan kita terbatas. Saya pun tak dapat ke sekolah dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak Hajar daripada perbincangan kita ni. Saya dapat rumuskan di sini kita telah
membincangkan bagaimana kita mencari punca-punca kehadiran pelajar kita yang rendah dalam pelaksanaan PDPR. Okey, seperti dinyatakan saya Daud dah menyebut tadi. Kemudian kita juga telah membincangkan langkah-langkah yang diambil dan kita pun telah mengenal pasti siapa yang terlibat melalui pembentukan jawatankuasa. Kita telah membuat perancangan melalui mengadakan mesyuarat. Kita telah gerakkan unit-unit tertentu di mana yang disebutkan oleh Puan Hajah tadi, itu unit akademik dan unit bimbingan dan kaunseling yang turut memainkan peranan dalam menggalakkan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi jelas di sini ini kata proses perancangan yang dicadangkan begitu baik dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Puan Hajah di atas pemahaman terhadap isu dan mencadangkan langkah-langkah dan kita sama-sama doakan dan sama-sama kita usahakan supaya apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan baik dan secara langsung kita dapat meningkatkan peratus kehadiran pelajar kita ke dalam proses pengajaran dan pelajaran ataupun PDPR. Dan saya yakin dengan cadangan dan pelaksanaan PDPR melalui luar talian dan penggunaan modul ini kita dapat meningkatkan penglibatan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan yang pasti melalui pendekatan ini tidak ada lagi anak-anak pelajar kita yang terkecil dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebab kita tak tahu mungkin tahun ini tempoh masa anak-anak kita berada di rumah lebih lama berbanding tempoh mereka berada di sekolah dan cabaran-cabaran juga sebab kita dalam kalangan guru pun tidak boleh untuk bersuka dan kita pun semua proses mesyuarat dan sebagainya kita kendalikan melalui Google Meet dalam talian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Hajah dan sama-samalah kita bekerjasama untuk pastikan proses pengajaran dan pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya rasa terima kasih banyak Puan Hajah. Terima kasih juga Tuan. Dan saya pun mohon maaf jika banyak masa Puan Hajah itu kita habiskan di sini. Tapi saya pasti masa ini masa yang terbaik, masa ruang yang terbaik untuk kita berbincang. Ya, betul. Saya ucapkan terima kasih Puan Hajah dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.